Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Yang saya kasihi Tuan Imam, seluruh pegawai, tidak dilupakan yang dihormati Tuan Nazir, tuan-tuan guru, para alim ulama, pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk kita berada di sebaik-baik tempat, iaitu rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kita terus istiqamah berada di atas landasan agamanya, memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mendapat pengakhiran yang baik mudah-mudahan. Dan di hari akhirat kelak, mudah-mudahan kita ditempatkan di sebaik-baik tempat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak ingat saya pernah cerita ataupun tidak di masjid ini untuk sama-sama kita bermuhasabah dalam kita mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlunya untuk kita bersyukur, mengenang jasa Allah Subhanahu wa taala. Isteri saya pernah cerita pada saya, ada seorang rakannya yang anaknya berumur sekitar 2 tahun lebih, nak masuk 3 tahun. Ini cerita sekitar 7 bulan lepas. Ya. Nak ceritanya tuan-tuan, budak kecil ini, anak kecil ini, ya, apabila dipanggil oleh ibu bapanya, dia tidak mampu memberikan respon seperti anak-anak yang lain. Ya. Apabila dipanggil, anak ni seolah-olah macam tidak ada respon, tidak dengar. Apabila dipanggil ataupun kanak-kanak lain bermain dengannya, dia pun bukan seperti anak-anak biasa.
Maksudnya ada masalah. Apabila ibu bapa ini bawa anak ini berjumpa kepada pakar, rupa-rupanya anak ini ada masalah pendengaran. Tahap 4, maksudnya tahap yang paling tinggi. Tidak mampu mendengar dengan baik. Boleh dikatakan tak boleh dengar langsung. Apa-apa yang ada di sekelilingnya, di bunyi-bunyi ataupun suara-suara. Dan doktor mencadangkan agar dipakaikan suatu alat sementara. Yang alat tersebut harganya RM7,000. Ya, untuk sebelah telinga sahaja. Dan saranan doktor lagi agar dia lebih sedikit dapat mendengar dengan baik. Itu pun tak normal seperti orang biasa. Dan kos rawatan dan juga alat tersebut memakan belanja RM120,000 untuk mengembalikan pendengaran sebelah telinga sahaja. Itu pun tak sama dengan orang yang mendengar secara normal. Bolehlah dengar tetapi tak sama macam yang normal. Memakan belanja, ya, kos rawatan dan juga alat RM120,000. Ya. Kalau kereta Alza baru, tuan-tuan boleh beli 2 biji. Kan? Lagi satu cerita, tuan-tuan. Ya, mungkin benda ni satu benda yang biasa. Yang berlaku pada jiran saya. Ya, kita nak cerita tentang gas oksigen. Jiran saya pernah satu ketika, ya, apabila doktor beritahu kepada anak-anaknya yang doktor ataupun hospital tak boleh buat apa-apa dah sebab dah kritikal, ya, menunggu masa sahaja. Akan tetapi apabila makcik ini, ibu kepada anak-anak ni, ya, dibawa pulang ke rumah, doktor membekalkan tong oksigen disebabkan tidak mampu bernafas secara normal. Ya. Sekarang tak tahu harga berapa. Pada waktu tersebut sekitar 5 tahun lepas, yang harga satu tong oksigen tersebut harganya RM180 yang hanya mampu bertahan 9 jam. Kalau kira-kira, tuan-tuan, lebih kurang sejam RM20. Ya, sejam RM20. Yang saya beritahu kepada tuan-tuan agar sama-sama kita bermuhasabah, agar kita sama-sama mengenang jasa Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Yang pertama saya cerita dekat tuan-tuan nikmat pendengaran. Orang yang tak dengar, saya cerita tentang budak kecil yang tidak mampu mendengar, nak mengembalikan pendengaran tersebut memakan belanja alat dan juga kos rawatan RM120,000. Orang yang tidak mampu bernafas secara normal perlu menggunakan tong gas oksigen, ya, yang sejam RM20. Kalaulah tuan-tuan, Allah meminta bayaran daripada kita terhadap nikmat-nikmat panca indera, anggota tubuh badan kita ni yang Allah kurniakan kepada kita, Allah minta bayaran daripada kita. Agak-agak mampu tak untuk kita bayar, tuan-tuan? Ini saya kira orang yang ada gaji RM5,000, RM10,000 pun tak mampu nak bayar. Ya, nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita berdasarkan dua nikmat tadi yang saya cerita pada tuan-tuan. Ya, nikmat mata dapat melihat, nikmat telinga dapat mendengar, tangan sendi-sendi kita ni, ya, yang disebutkan oleh Nabi, sendi kita ni ada 360. Ya, nikmat dapat buang air kecil, buang air besar, macam-macam nikmat.
yang Allah beritahu di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu ni kamu tak lihat ke? Ya. Sebab itu ulama sebut tuan-tuan, nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah nikmat sihat tubuh badan. Ya, walaupun ada ulama mengatakan bagi orang yang dikurniakan hidayah, nikmat iman dan juga Islam itulah nikmat yang terbesar. Itu satu sudut. Tetapi dalam kehidupan semua manusia, sama ada beriman ataupun tidak beriman, nikmat kesihatan adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Kalaulah tak sihat tuan-tuan, kita rasa ada penyakit tertentu yang kita katalah selepas musim Covid, kita rasa kalau kita batuk lama tu rasa macam tak lama dah nak hidup. Kan? Kalau demam panjang tu rasa tak lama dah. Sebab penyakit di akhir zaman ni macam-macam. Kan? Sebab itu tuan-tuan, nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah nikmat sihat tubuh badan. Kalau tak sihat tuan-tuan, kalau sakit tuan-tuan, makanan favourite kita, makanan kegemaran kita pun kita rasa tak berapa sedap dah. Tak ada selera dah. Duit ataupun harta yang banyak pun tak rasa macam tak ada guna dah. Kawan ajak pergi Medang pun tak boleh nak bangun dah. Ataupun macam-macam lagi perkara-perkara yang terhad untuk kita lakukan apabila Allah tarik nikmat kesihatan pada kita. Jadi kita gunakanlah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita, beri hidayah kepada kita, agar kehidupan kita, agar kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita, untuk kita abdikan diri kita, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Al-Imam Qurtubi, beliau menukilkan kata-kata Imam Sufyan Uyainah, ditulis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tanda seseorang itu bersyukur ataupun berterima kasih kepada Allah adalah dengan ia melakukan solat fardu 5 waktu. Allah tak minta banyak daripada kita. Allah suruh kita balas jasa dia terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita ni tuan-tuan. Allah suruh kita berterima kasih ni dengan cara kita tunaikan solat fardu 5 waktu. Allah tak minta banyak. Allah tak minta pun duit daripada kita, harta daripada kita, ataupun apa-apa sahaja daripada kita, tetapi Allah suruh kita solat. Allah suruh kita solat. Itu tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan solat, iaitu ibadah yang paling utama di dalam Islam. Diberikan kekuatan untuk dilakukan sesempurna mungkin. Solat di awal waktu sebaik-baiknya, solat secara berjamaah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini tuan-tuan, kita sama-sama bermuhasabah. Solat yang kita lakukan sama ada khusyuk ataupun tidak. Kata Imam Ghazali rahimahullah, solat adalah seolah-olah kita berbicara dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa ataupun tidak semasa kita solat itu, kata ulama, bacaan-bacaan di dalam solat adalah disusun sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita tuan-tuan, bila kita solat,
kita sedar ataupun tidak, kita ni sedang bersama-sama dengan Allah. Kita sedar pun ataupun tidak, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW banyak kali apabila Nabi bermusafir, Nabi duduk di dalam masjid, ya, bila nak masuk waktu sahaja, Nabi beritahu kepada muazzinnya, iaitu Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Ya, bagi Nabi SAW, solat itu merehatkan Nabi, menenangkan Nabi. Bukan sahaja Nabi, tetapi para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi di zaman Nabi SAW. Maksudnya, solat itu mententeramkan Nabi, merehatkan Nabi, membahagiakan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah kurniakan juga kepada kita, ya, solat itu adalah kerehatan bagi kita. Ya, cumanya tuan-tuan, kebiasaan kita. Ya, kadang-kadang kita medang bersama-sama dengan kawan-kawan, itulah yang merehatkan kita. Kita duduk dekat halaman rumah, buat teh panas, kopi panas, minum dengan biskut kering, itu yang merehatkan kita. Ya, tetapi bagi Nabi dan juga para sahabat, solat itu lebih merehatkan, lebih menenangkan, lebih membahagiakan. Ya, Nabi rasa solat tersebut bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini banyak disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam sebuah ayat, ya, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat kepadaku, iaitu ingat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, pada zahir ayat ini menunjukkan solat khusyuk itu adalah wajib. Ya, solat khusyuk itu adalah wajib untuk solat dalam keadaan khusyuk. Saya ulangi apa yang disebut oleh Imam Ghazali juga. Solat ini adalah seolah-olah kita berbicara, berdialog, ya, bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk kita rasa solat tersebut seolah-olah kita berbicara dengan Allah? Ya, kita berbisik-bisik dengan Allah. Yang pertama kata ulama, ya, kita mesti faham apa yang kita baca. Ya, kita mesti faham apa yang kita baca. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah yang kita baca, pastikan makna-makna surah Fatihah tersebut kita tahu. Ya, mungkin ada di kalangan kita yang belum hafal, usahakan untuk hafal makna-makna di dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan lafaz-lafaz bacaan di dalam solat, lafaz-lafaz yang lain. Usahakan untuk kita tahu maknanya di dalam masa yang sama. Bila kita solat, kita hayati makna bacaan tersebut. Ya. Bila kita hayati, tuan-tuan, kita tak rasa solat itu suatu yang membosankan. Ya. Kita tak rasa solat itu sesuatu yang membebankan. Ya, kita usahakan sungguh-sungguh. Solat itu seolah-olah kita berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Kata guru saya Syekh Fuad, ya, dia kata apa dia? Bila kita solat ni tuan-tuan, mulut baca Arab, hati baca Melayu. Ya, mulut baca Arab, hati baca Melayu. Sebagai contoh, bila kita baca saja, ya, bacaan di dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya.
kita rasa kasih sayang Allah, pemurahnya Allah. Kalau kita masuk detailkan sedikit, kata ulama tafsir, ya, ataupun makna tersirat daripada perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau kita lihat pengasih dan juga penyayang, sama je. Kan? Kalau kita tengok ada yang tafsir menyebutkan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata ulama tafsir, ya, Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman, kasih sayang Allah, pemurahnya Allah kepada semua makhluk. Sama ada, kalaulah dari sudut manusia, sama ada manusia itu beriman kepada Allah ataupun tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang, Allah berikan nikmat, Allah beri macam-macam, Allah beri kesenangan. Ya. Tetapi Ar-Rahim pun penyayang juga. Ya. Kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Ya, Ar-Rahim itu kasih sayang Allah terhadap orang mukmin. Orang mukmin yang macam mana? Dia sedar Ar-Rahman tadi kasih sayang Allah, hebatnya kasih sayang Allah terhadap semua, sama ada orang beriman tak beriman, ya, makhluk-makhluk yang berada di bumi ini. Hebatnya Allah, sayangnya Allah. Maka timbulnya rasa Allah sayang dekat aku. Jadi aku kena abdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang mukmin. Orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada Ar-Rahim. Bila kita baca saja Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kesehatannya, ya, nikmat hartanya, ada rumah, ada tempat berlindung, ada anak, ada pekerjaan yang baik, macam-macam nikmat. Ya, Allah juga beritahu pada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu nak mengira nikmat Allah, nescaya tidak akan terkira. Sebab terlalu banyak nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Kita rasa, ya, nikmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, bahkan Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Ya, Tuhan sekalian alam. Ya, bila kita baca saja Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sama juga. Ya, kalau kita perhalusi banyak lagi. Ya, diperhalusi makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Saya pernah beritahu pada tuan-tuan, bila kita sebut Maliki Yaumiddin, ada ulama mengatakan cara untuk kita khusyuk, ya, bila kita sebut Maliki Yaumiddin, kita tahu, ya, Allah lah yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Fikirkan sejenak keadaan di hari akhirat esok, keadaan di padang mahsyar, ya, bagaimana amalan-amalan kita ditayangkan, ditunjukkan oleh Allah, ya, bagaimana, ya, dihisap, dihitung amalan dan juga dibalas, bagaimana keadaan di titian sirat, sama ada lepas ataupun tidak. Untuk kita, ya, melalui titian sirat itu, kalau kita lepas, alhamdulillah, kita terus ke syurga. Kalau tak lepas, kalau kita terjatuh, tuan-tuan, kita jatuh ke gaung neraka. Na'udzubillah. Ya, fikirkan sejenak. Kata ulama, bila sebut Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, fikir sejenak keadaan di hari akhirat. Jadi itu, tuan-tuan, sebagai contoh. Ya, maksudnya kita, bila kita baca tu, tuan-tuan, kita hayati makna bacaan di dalam solat tersebut. Ya, kalau tuan-tuan Google, kalau tuan-tuan pergi pasar Jawa ke kedai-kedai buku yang jual buku agama, cari buku berkaitan dengan terjemahan bacaan di dalam solat. Usahakan untuk kita tahu keseluruhan makna bacaan di dalam solat tersebut. Barulah, ya, solat tersebut kita tak rasa bosan.
kita rasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalaulah kita berqiyamul lail, solat tahajud di waktu orang-orang lain sedang tidur, di waktu gelap, sunyi sepi itu tuan-tuan, ya, kita hayati makna-makna bacaan di dalam solat, ya, maka lebih khusyuk lagi, ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Rahimuddin Al-Bantani, ya, saya pernah beberapa kali mengikuti kelas beliau, seorang alim ataupun ulama yang berasal daripada Indonesia. Dia kata apa? Kita bila solat, selesai sahaja lo solat, kita rasa lega. Ya, bila selesai sahaja solat, kita rasa lega. Ya, maksudnya apa dia? Bila selesai solat tu tuan-tuan, contoh kita bermusafir, alhamdulillah dah solat dah, lepas ni ya, bolehlah berjalan sampai dekat-dekat maghrib, kan? Alhamdulillah dah selesai dah solat, nanti bolehlah macam-macam buat lepas ni, kan? Itu kita tuan-tuan, ya, selesai sahaja solat kita rasa lega. Masa solat kita rasa apa tuan-tuan? Ya, masa solat kita rasa apa? Kata Syekh Rahimuddin ni, masa solat itulah sepatutnya kita rasa lega. Ya, kita rasa bersama-sama dengan Allah. Ya, kita rasa kita sedang ya, berbual, bercakap-cakap dengan Allah, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebiasaan yang kurang tepat tersebut kita tukar. Ya, dalam solat tu kita rasa lega. Ya, tetapi ianya memerlukan usaha mujahadah, ya, dan juga ilmu, ya, kekuatan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekhusyukan di dalam solat dan juga ibadah yang kita lakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama juga, saya baca, ya, ada satu buku yang dikarang oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, berkaitan dengan khusyuk dalam solat. Dalam buku tersebut banyak dinukilkan kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Tulisan Imam Ghazali pun banyak juga, ya, saya lihat. Dia kata apa? Bila kita solat ni tuan-tuan, ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya, pada saya lah, seolah-olah macam kita mengigau. Ya, solat tetapi seolah-olah mengigau. Kita hanya sekadar mencukupkan rukun sahaja, menjaga rukun sahaja. Ya, rukun luaran. Bila kita pelajari tuan-tuan, perhalusi khusyuk dalam solat ini bukan hanya sekadar adab zahir sahaja perlu kita jaga. Ya, kita duduk diam dalam solat, kita tak makan, kita tak minum. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, bergerak lebih daripada 3 kali yang berturut-turut itu membatalkan solat. Ya, kita jaga perkara tersebut zahirnya tu. Ya, bahkan bila kita perhalusi khusyuk dalam solat, ya, adab batin kita juga perlu dijaga. Jangan dibiarkan hati itu pergi melayang-layang ke tempat lain. Ya, kita solat dekat Bukit Kapar tetapi fikiran kita ni dah kat Kelantan dah. Ya, kita solat dekat sini, kat Bukit Kapar ni, tapi fikiran kita dekat Lotus, dekat Setia Alam, dekat Pasar Malam, dekat Pasar Raya, macam-macam kita fikir. Ya, itu yang berlaku bila kita solat. Sebab itu, ya, dalam tulisan tersebut, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz disebut, ya, ada orang yang solat seolah-olah mengigau. Dia tak sedar apa yang dia baca. Dia tak sedar yang dia sedang menghadap siapa. Sedangkan dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katalah tuan-tuan, kita malam-malam tidur mengigau. Kan? Esok pagi isteri kita tanya, "Abang buat apa semalam? Malam tadi cerita tu cerita ni, nak gaduh dengan orang tu. Abang buat apa semalam?"
Tak ada apa-apa, tidur nyenyak aja. Ya, kita pun tak sedar apa yang kita sedang ngigaukan. Ya, orang lain yang bagi tahu. Ya, macam tu juga dalam kita solat, kita tak sedar apa yang kita lafazkan di dalam solat tersebut. Ya, kita tak sedar yang kita ni sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita tahu, kata Imam Ghazali, berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, khusyuk itu adalah wajib. Ya, berdasarkan firman Allah yang saya sebutkan pada awal tadi, ya, kita usahakan mengetahui makna bacaan di dalam solat, usahakan untuk hayati makna-makna bacaan tersebut dalam masa yang sama. Kalaulah di dalam solat tersebut fikiran kita melayang, kita tidak berikan tumpuan, ya, kita patah balik. Mana dekat ayat ni? Kita dah dekat mana ni? Maliki yaumiddin. Kita dekat ihdinas siratal mustaqim. Daripada awal surah Fatihah sampailah ihdinas siratal mustaqim tu baru kita sedar, aku ni kat mana ni? Kan? Maka kita kembalikan, jangan dibiarkan fikiran itu melayang. Dekat situ kita terus ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita teruskan, ya, dengan kekhusyukan kita, dengan ingatan kita, ya, ingatan menghayati makna bacaan di dalam solat tersebut. Kerana di dalam solat ni tuan-tuan, saya pun tahu, saya pun biasa, tuan-tuan pun mungkin biasa, ya, yang berlaku, terutama je diri saya tuan-tuan. Kalaulah tidak dikawal, kelalaian di dalam solat ini jauh dia pergi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa pergi pasar malam, bukan pasar malam lah, dekat pasar raya. Pasar raya ni tuan-tuan, dia dah tagging dah tempat-tempat mana. Ni gula, ni barang dapur. Dia boleh scan satu-satu. Ya. Ni bini isteri kita sebelum solat dah senarai dah. Kita pun fikir apa yang nak dia belinya. Kita pun terfikir pasar raya, masuk pasar raya, ini barang dapur, yang ni buah kat sini. Ya, kalau tidak dihalang, kelalaian tersebut tidak dihentikan, maka dia terus melayang. Ya, betul tuan-tuan ya. Ya, jadi usahakan, stopkan terus. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Ya, kata Imam Ghazali itulah. Ya, kita hentikan terus kelalaian tersebut. Kita kembalikan untuk menghayati makna bacaan di dalam solat. Ya, usahakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam urusan dunia, ada perkara-perkara yang boleh kita memberikan tumpuan. Ya. Begitu juga kita perlu lakukan, perlu untuk kita usahakan untuk ibadah kita, untuk solat kita terutamanya. Sebab solat ini, ya, ianya memerlukan kekhusyukan. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita tuan-tuan, katalah kita sedang bawa kereta, ya, kita sedang memandu. Di waktu hujan, ya, kita tengah bawa ni, ya, tengah bawa 80, 100, 120, tiba-tiba hujan lebat. Ya. Maksudnya bila dah hujan tu, lebih lagi tumpuan perlu untuk kita tumpu dekat jalan tu. Dekat line-nya, dekat garisannya, selekohnya. Ada orang yang terlalu berhati-hati, dia pasang double signal. Ya. Dia berikan tumpuan. Ataupun tuan-tuan pergi dekat highway, Federal Highway dan sebagainya, lorong paling kanan, tengah bawa 100, 150, walaupun hadnya 110 saja. Kan? Bawa paling tu, anak main dekat kita pun, main dekat bahu kita. Jangan kacau. Maksudnya kita boleh memberikan tumpuan pada waktu tersebut. Ya, begitu juga sebenarnya di dalam solat, perlunya untuk kita beri tumpuan. Dah masuk waktu kejap lagi, sekitar. Jadi itu tuan-tuan, ya. Kita perlu usahakan untuk
berikan tumpuan di dalam solat yang kita kerjakan. Jadi kita beri laluan kepada azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Saya sambung sedikit lagi tuan-tuan. Tadi kita cerita tentang tumpuan kita di dalam solat. Imam Ghazali beritahu ada suatu perumpamaan yang diberitahu oleh Imam Ghazali. Ya. Disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, tak pelik orang yang solat dalam keadaan menggigil. Menggigil sebab apa? Sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia terlalu kenal Allah. Dia tahu siapa yang dia menghadap, iaitu Allah. Ya. Katalah tuan-tuan. Ya, Imam Ghazali kata, ya, tak pelik orang yang solat
dia solat dalam keadaan menggigil sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Imam Ghazali sebut ada orang dia buat salah dan dia dihadapkan di hadapan hakim ataupun peguam, ya, dengan kesalahan yang dilakukan, dengan hukuman yang bakal dikenakan kepadanya, dia menggigil ketakutan disebabkan kesalahan dia. Ya, jadi kata Imam Ghazali tak pelik orang yang solat dalam keadaan menggigil, ya, dia rasa dengan dosa dia, dengan kelemahan dia, dengan perkara-perkara yang dia lakukan, dan dia kenal siapa yang dia menghadap, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia solat dalam keadaan menggigil sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali tak pelik orang yang solat dalam keadaan menggigil, ya, sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perbahasan tentang khusyuk dalam solat juga ada tempat-tempat yang kita perlu usahakan untuk ingat kepada Allah, untuk memberikan tumpuan. Ya, antaranya adalah ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram. Saya baca tulisan yang ditulis oleh Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat. Dia sebut apa dia dalam satu tajuk, bahaya lalai ketika takbiratul ihram. Bahaya lalai ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah permulaan kita solat. Permulaan diharamkan untuk kita berkata-kata seperti mana biasa yang kita lakukan. Bila takbiratul ihram sahaja, kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita tak boleh bercakap. Ya. Bila takbiratul ihram sahaja, ya, perlunya untuk kita, ya, kata Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, untuk kita ingat kepada Allah, menghayati takbiratul ihram tersebut, iaitu kalimah Allahu Akbar. Ya. Sehinggalah disebutkan, dikatakan dalam huraian, bila kita angkat takbir saja, Allahu Akbar, mulut kita melafazkan Allahu Akbar, hati kita, kalaulah hati kita pada waktu tersebut sedang memikirkan urusan dunia, urusan anak-anak, urusan macam-macam masalah kita, urusan kerja dan sebagainya, seolah-olah kita menyamatarafkan Allah dan juga urusan-urusan dunia tu tadi. Ya, sampai macam tu sekali. Jadi seolah-olah macam syirik. Ya, macam syirik. Bila kita takbiratul ihram itu, kita tak sedar, ya, kita tak rasa pun Allah Maha Besar. Ya, sepatutnya dalam hati kita ni, bila kita takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, mulut dilafazkan Allahu Akbar, hati itu menghayati Allah Maha Besar sepatutnya. Tetapi bila mulut sahaja melafazkan, hati kita langsung tidak ingat kepada Allah, memikirkan urusan-urusan dunia, seolah-olah kita menyamatarafkan, membesarkan urusan dunia ni tadi. Sama level, sama rata dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah macam syirik pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, itulah, ya, secara umum berkaitan dengan khusyuk dalam solat. Mudah-mudahan, ya, bila kita tahu serba sedikit penerangan keutamaan khusyuk dalam solat ini, ya, kita berikan tumpuan sepenuhnya. Kita jaga perkara tersebut betul-betul. Jangan dipandang ringan. Bila kita solat tu pastikan, ya, cuba usahakan untuk kita menghayati makna bacaan. Ya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedar siapa yang kita menghadap, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberikan manfaat terutamanya diri saya
Dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan juga memberikan nilai tambah dalam ibadah kita agar bertambah baik hubungan kita dengan Allah, dekatnya kita dengan Allah, agar amalan ataupun ibadah yang paling utama, ibadah solat yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, mudah-mudahan menjadi bekalan yang terbaik, ya, dan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itu, yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada perkara-perkara yang saya sebutkan ini kurang sedap didengar. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.